Okay, harap tak terganggu lah kat sana. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran kita, seperti biasa, saya nak kamu sediakan buku nota bersama-sama dengan alat tulis. Kita tak naklah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi yang kita cuba usahakan bila masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi dekat kita punya buku itu dah tertulis. Dia dah tak tahu pergi mana dah. Jadi itu yang saya nak minta lah. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, untuk kita memberkati kelas kita pada tengah hari ini, marilah sama-sama menadah tangan, mengaminkan bacaan doa yang saya akan bacakan. Jadi insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Semoga dengan doa tadi dapatlah memberikan kita ketenangan jiwa, kelapangan hati dan kecerdasan akal fikiran supaya segala apa yang kita bincangkan dapat kita fahami dengan baik, insya-Allah. Jadi apa khabar semua? Sekali lagi saya tanya, apa khabar semua? Khabar baik. Khabar baik. Terima kasih Mirza. Jadi saya harap semua yang di rumah sana berada dalam keadaan yang sihat-sihat, yang baik-baik dan santai-santai saja untuk hari ini. Baiklah belajar, sebelum kita mulakan kelas, saya nak bawakan satu persoalan dan saya nak minta kita sama-sama jawab. Okey, baik, belajar. Selain daripada solat fardu 5 waktu yang kita kerjakan, apa lagi solat lain yang kita boleh buat? Sunat. Okey, solat sunat. Solat sunat apa contoh solat sunat? Tarawih. Solat tarawih. Okey, bagus. Okey, saya tanya lagi. Saya nak congkillah apa pengetahuan kamu kan. Okey, untuk solat tarawih, berapa bilangannya? Apa? Bilangan rakaat bagi solat tarawih? Minimum 8. Okey, betul. Afrina pun jawab 20. Betul. 20 pun betul, 8 pun betul. Okey, bagus. Habis dah jawab tu. Saya kena buka lah ruangan chat ni. Sebab ada yang tak biasa guna mic kan, guna chat je. Tak apa, betul. Hazri Azra betul, Afrina Fatini pun betul, dan Mirza pun betul. Jadi dalam solat tarawih boleh buat 20, boleh buat 8. Dan minima yang paling sedikit adalah 8. Okey, baik. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi sebenarnya membawa kita kepada satu tajuk. Okey, apa tajuk kita hari ini nak belajar? Boleh teka tak? Pasal solat sunat. Okey, betul. Terima kasih Mirza. Jadi apa yang tajuk kita nak bincangkan hari ini berkenaan dengan solat sunat menampung kefarduan. Pembelajaran yang ke-19 dalam bidang fiqh. Kalau kamu buka buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 141 sehingga 144. Jadi kalau kita perhatikan tajuk tu kan, solat sunat menampung kefarduan. Jadi kenapa tajuknya sunat itu menampung kefarduan? Padahal fardu itu wajib. Sunat ni kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tak dapat apa-apa, tak dapat dosa kan. Tapi kenapa dikatakan solat sunat ni menampung kefarduan? Jadi untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut, sila setia bersama saya sehingga di akhir pembelajaran nanti. Barulah kita tahu apa jawapan dari sebalik tajuk yang kita bincangkan hari ini. Okey, baik. Bila mana kita sentuh satu tajuk, pastinya akan terbahagi kepada beberapa bahagian. Jadi objektif lah. Jadi objektif yang kita cuba capai hari ini, di akhir pembelajaran nanti, kamu pelajar-pelajar dapat mengetahui pengertian solat sunat. Ada 3 solat sunat yang kita nak bincangkan hari ini. Solat sunat rawatib, solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kamu tahu bagaimana kaifiat atau cara pelaksanaan solat sunat-sunat tadi yang kita sebut. Dan yang terakhirnya, apa hikmah daripada pelaksanaan solat sunat tadi. Ada 3 benda ya, pengertian, kemudian cara pelaksanaan dan yang terakhir hikmah. Okey, baik. Kita cuba gunakan 1 jam, 1 jam yang diperuntukkan ini untuk kita habiskan 3 objektif tadi. Baik, kita pergi yang pertama. Saya nak tunjukkan, saya nak kongsikan dengan kamu nota
yang kita nak bincangkan hari ini. Cuba je, sekali imbas je. Okey, baik. Dah ada belum dekat skrin kamu tu nota yang saya kongsikan? Ada? Okey, bagus. Terima kasih. Baik, inilah tajuk kita. Solat sunat menampung kefarduan. Okey, kita pergi yang objektif yang pertama tentang pengertian. Solat, kita pergi solat rawatib dulu. Kan dia sebab dia bahasa Rumi. Kita mula daripada solat rawatib. Jadi solat rawatib ni maksud dia kelas solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut solat fardu. Solat rawatib ni kata kunci dia apa? Mengiringi solat fardu. Jadi bila masa kita boleh buat solat rawatib ni, bila kita dengar azan menandakan masuk dah waktu zuhur, maka kita boleh buat solat sunat ni. Tapi kalau tak azan lagi kan, belum lagi masuk waktu, kita tak boleh sewenang-wenangnya buat. Dia tak sama macam solat hajat, macam solat duha, tak. Dia waktu dia bila mana masuk je waktu zuhur, waktu solat tu fardu, barulah kita boleh melaksanakan solat sunat tersebut. Kan? Atau dikenali solat qabliyah, solat ba'diyah. Dia mengiringi, dia ada sebelum dan ada selepas. Sebelum solat fardu tu kita panggil, dikenali sebagai qabliyah, sebelum. Kemudian bila habis solat fardu tu, kita laksanakan solat sunat apa? Solat sunat ba'diyah. Jadi itu, dia mengiringi. Kata kunci dia bagi solat rawatib ni adalah mengiringi solat fardu. Ingat ya, bila mana ditanyakan solat rawatib, apa maksud dia? Kepada kamu tu, ingat mengiringi solat fardu. Baik, dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Kemudian dia terbahagi pula nanti kita akan bincangkan sama ada solat tu dituntut ataupun tidak dituntut, begitu. Tapi yang pertamanya kamu kena ingat rawatib ni apa? Mengiringi solat fardu. Baik, jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak. Okey, tak ada. Okey, kita teruskan lagi. Yang keduanya solat sunat tarawih. Apa dikatakan sebagai solat sunat tarawih? Iaitu solat sunat yang menghidupkan malam Ramadan. Jadi sebenarnya untuk bulan Ramadan sahaja dikhususkan solat sunat tarawih. Sekiranya masuk bulan Syawal kita buat solat sunat tarawih lagi, maka tidak akan diterima, tak sah kan. Jadi solat tarawih ni betul-betul untuk bulan Ramadan saja. Kita sedia maklum, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang mana dalam 12 bulan tu hanya 1 bulan sahaja untuk bulan Ramadan. Dan bagaimana untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan itu adalah dengan solat sunat tarawih. Jadi apa yang kita boleh jadikan kata kunci, iaitu menghidupkan malam Ramadan. Kalau tadi mengiringi solat fardu, kalau tarawih menghidupkan malam Ramadan. Baik, kemudian yang terakhir solat sunat witir. Apa dia solat sunat witir? Witir itu bermaksud ganjil. Dia ganjil, sebab tu dia panggil witir. Solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Kata kunci dia penutup bagi solat malam. Kan kalau kamu pergi sembahyang tarawih pun kan bulan Ramadan, nanti di akhir solat tarawih tu mereka buat solat witir 3 rakaat kan. Kan solat witir 3 rakaat. Kemudian kalaulah selain daripada bulan Ramadan kan, kalau kamu bangun malam kan, kamu bangun malam qiyamul lail, kamu lakukan solat hajat, solat taubat kan. Kemudian kamu nak tutup amalan malam kamu tu iaitu dengan solat witir. Sebelum kamu tidur semula ke kan, sebelum masuknya subuh ke, kamu tutup dengan solat sunat witir. Jadi sebab itulah dipanggil sebagai penutup bagi solat malam. Dia penutup. Kata kunci dekat situ adalah penutup. Jelas ya? Kalau tadi rawatib, ingat mengiringi. Solat tarawih itu adalah pada bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, dan witir ini adalah penutup bagi solat malam. Habis. Ada soalan? Tiada. Tak ada ya. Nanti saya tanya lagi ni. Okey. Jadi untuk seterusnya, jadi sebenarnya ini adalah bahagian untuk solat rawatib. Kita tengok kenapa ada warna kuning, kenapa ada warna hijau pekat. Jadi sebenarnya warna-warna itu mewakili sama ada sunat yang dituntut atau sunat yang tidak dituntut. Yang dituntut tu warna kuning.
Tengok, iaitu qabliyah. Jadi tak semua solat fardu itu boleh kita laksanakan qabliyah dan ba'diyah. Ada solat-solat tertentu yang hanya boleh kita laksanakan qabliyah saja ataupun ba'diyah saja. Okey, faham ya? Okey, baik, kita tengok. Warna kuning, bagi solat subuh, warna kuning ni sangat dituntut kita buat solat sunat rawatib qabliyah. Qabliyah saja. Ba'diyah tidak dituntut. Bahkan tak boleh buat solat sunat rawatib ba'diyah. Sebab apa? Sebab bila mana habis solat subuh itu, maka sewaktu itu masa untuk matahari timbul, matahari naik. Jadi ketika itu merupakan antara dua tanduk syaitan kan, yang membezakan kita dengan agama lain kan. Kenapa diharamkan solat ketika itu? Membezakan kita dengan agama lain. Agama lain mungkin waktu itulah waktu mereka memuja Tuhan mereka kan. Mereka anggap matahari itu sebagai Tuhan mereka. Jadi kita bezakan amalan kita dengan agama lain, iaitu kita haramkan waktu ini untuk kita lakukan apa-apa solat. Ada soalan? Ya. Sekejap ya. Okay, sekejap. Ustaz tak dengar lah apa dia cakap. Ya. Tak, saya try mic je. Okey, baik, kita teruskan. Ini sekarang solat rawatib ya. Subuh itu dituntut untuk kita buat solat sunat qabliyah sahaja. Kemudian untuk solat zuhur, dua-dua. Ingat ya, dua-dua dituntut. Solat qabliyah, solat rawatib qabliyah dituntut, solat ba'diyah pun dituntut. Kita boleh buat dua-dua. Berbeza dengan solat subuh tadi. Tapi untuk solat zuhur boleh kita buat dua-dua, zuhur dan Jumaat. Solat Jumaat pun boleh, iaitu 2 rakaat, iaitu solat rawatib qabliyah, solat rawatib ba'diyah. Ingat, kemudian masuk solat asar, hanya qabliyah saja, tetapi qabliyah pun tidak dituntut, ghairu muakkad. Maksud dia solat asar ini kalau kita nak buat pun boleh, kalau tak buat pun tak apa, kan? Tapi tak dituntut sangat. Kalau buat lebih baik, kalau tak buat pun tak apa. Tapi selepas solat asar dah tak boleh dah buat solat sunat rawatib, kerana itu pun di antara waktu terbenamnya matahari, waktu yang diharamkan solat. Masuk kepada solat maghrib. Solat maghrib dua-dua boleh buat, tetapi yang dituntut hanya selepas solat maghrib sahaja. Selepas solat maghrib itu solat sunat rawatib muakkad. Yang sebelum tu hanya dikira ghairu muakkad. Dan yang pada waktu isyak juga dua-dua boleh buat, tetapi yang dituntut adalah selepas solat isyak, iaitu solat rawatib ba'diyah. Okay, ingat, boleh tak ingat sifir ni? Ini pun merupakan formula bagi solat rawatib. Ingat, hanya waktu zuhur sahaja yang mana sebelum dan selepas itu dituntut untuk solat rawatib. Bagi yang sebelum hanya solat subuh saja. Kemudian yang selepas maghrib dengan isyak. Ingat, boleh ingat warna kuning tu dekat mana? Jadi nanti saya bagi kamu nota ni, tolong ingat. Itu tentang, ini semua tentang solat rawatib ya. Okey, kita pergi kepada objektif yang keduanya, iaitu kaifiat atau kita panggil sebagai tata cara menunaikan solat sunat rawatib. Bagaimana solat sunat rawatib ini? Dari segi bilangan rakaatnya 2 rakaat dan 4 rakaat. Sekiranya 2 rakaat, 1 salam. Kemudian kalau 4 rakaat, 2 salam. Kan? Macam mana kamu solat solat fardu 4 rakaat tu ada 2 salam, bukan 2 salam, yelah, bukan 2 salam, 2 tahiyat kan. Tapi kalau dalam solat rawatib ada 2 salam.
Baik. Kemudian waktu untuk solat rawatib ialah sebelum solat fardu kita panggil sebagai qobliyah, selepas solat fardu ba'diyah. Dia ada dua. Sebelum kita buat solat fardu tu kita solat sunat dia panggil qobliyah, atau selepas solat fardu tu kita buat solat sunat dikenali sebagai ba'diyah. Ini jelaslah yang tadi kita bincangkan. Kemudian bersendirian ke berjemaah, digalakkan untuk bersendirian bagi mengelakkan kekeliruan lah jemaah lain. Kan nanti jemaah lain pun safe kan. Tapi nanti macam mana pula kira kan, ini solat sunat sahaja. Jadi digalakkan untuk bersendirian, mengelakkan sebarang kemuskilan. Okey, kemudian yang terakhirnya, bagaimana bacaannya selepas Al-Fatihah. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW ajar kita, selepas baca Al-Fatihah kita baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat yang pertama. Kemudian kita bangun balik untuk rakaat kedua, kita baca apa selepas Al-Fatihah? Nabi ajar kita supaya membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kan? Katakanlah Tuhan itu satu. Dalam solat rawatib subuh dan isyak. Jadi Nabi tunjukkannya pada solat subuh dan isyak. Tapi mana-mana pun solat fardu yang lain terpulang. Nabi tak peruntukkan. Tapi yang Nabi ajar dalam solat rawatib sewaktu solat fardu subuh, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Jelas ya? Ini tentang solat rawatib. Ingat bilangan rakaatnya ada 2, ada 4. Kemudian ada waktu dia sama ada sebelum dan selepas solat fardu. Dan yang ketiganya sama ada bersendirian atau berjemaah, digalakkan untuk bersendirian. Dan yang terakhir bagaimana bacaannya, diperuntukkan surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Okey, jelas? Ada soalan? Jelas. Tak ada. Okey, baik. Okey, kemudian kita pergi kepada solat tarawih pula. Apa itu kaifiat atau cara menaikkan solat sunat tarawih? Kita tengok bilangan rakaatnya. Tadi kawan kita ada sebutkan 20 rakaat, kemudian ada 8 rakaat. Jadi penjelasannya bagaimana? 20 rakaat tetapi boleh dilaksanakan 8 rakaat mengikut kemampuan. Yang lebih afdalnya apa? Yang lebih afdalnya sebenarnya, sekejap. Halo, Assalamualaikum. Okey, boleh. Sekejap, saya hantar ya. Okey. Pelajar-pelajar boleh dengar ya? Baik. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, baik, kita teruskan lagi. Tadi ada panggilan daripada Ustazah Aijah. Jadi dia akan memantau kita dalam kelas kita ni. Jadi tolong jaga perilaku, tolong respon lah kalau saya tanya. Baik. Kita teruskan lagi. Jadi sampai mana dah? Okey, sampai kaifiat menunaikan solat sunat tarawih. Kalau kita tadi solat rawatib ada 2 bilangan rakaatnya, 2 dan 4, tetapi bagi bilangan rakaat solat tarawih 20 rakaat tetapi boleh dilaksanakan 8 rakaat mengikut kemampuannya. Kan? Jadi lebih baik bilangan rakaatnya sedikit tetapi bacaan yang panjang. Kalau boleh dalam sebulan bulan Ramadan itu imam tarawih itu boleh khatamkan Al-Quran. Itu lebih baik tetapi ikut kemampuan kita. Kemudian waktu dia antara solat isyak dan subuh sebelum solat witir pada malam Ramadan. Kalau kita tengok tadi solat rawatib, waktu dia sama ada sebelum solat fardu atau selepas solat fardu. Tetapi bagi
solat tarawih waktunya antara solat isyak sehingga ke subuh. Sebelum kita tutup solat malam kita tu dengan witir. Kan, tapi lebih afdalnya 1/3 malam, tetapi kita tengok uruf. Kan, kita tengok kebiasaannya masyarakat kita buat solat tarawih ini selepas isyak pun boleh, tiada masalah. Dan kita tutup solat itu dengan solat witir. Baik, kemudian sama ada bersendirian ke atau berjemaah, dan lebih afdalnya dilakukan secara berjemaah. Bersendirian boleh, berjemaah lebih baik. Kemudian seterusnya, bagaimana bacaan selepas Al-Fatihah? Okey, tidak ditentukan bacaan surah. Sebaik-baiknya imam cuba menghatamkan bacaan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Okay, faham tak? Okey, jadi kalau kita tengok tadi solat rawatib, Nabi gariskan untuk rakaat pertama tu surah Al-Kafirun, untuk rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Tapi untuk solat tarawih Nabi galakkan untuk kita khatam, cuba untuk khatam Al-Quran itu dalam masa sebulan. Okey. Dan yang terakhirnya, untuk kaifiat menunaikan solat sunat witir. Bilangan rakaatnya berapa? Witir itu kan bermaksud ganjil. Jadi dalam bilangan ganjil iaitu 3 rakaat 2 salam, 3 11 rakaat 6 salam. Makruh dilaksanakan 1 rakaat. Walaupun boleh tetapi makruh. Makruh ini perkara yang Nabi tak sukalah. Jadi eloknya kita tinggalkan. Kita buat sekurang-kurangnya 3 rakaat 2 salam. Kemudian bila waktu untuk kita laksanakan solat sunat witir, iaitu setiap malam selepas solat isyak dan solat-solat sunat yang lain sebelum terbitnya fajar. Macam saya katakan tadilah, kan, kita nak tutup amalan solat-solat malam kita itu dengan solat sunat witir. Sunat dilakukan pada akhir malam. Kan, kalau bulan Ramadan biasanya lepas solat tarawih tu kita tutup solat tarawih tu dengan solat witir. Kalau kamu bangun qiyamul lail, kan, kamu solat hajat, solat taubat, kemudian zikir, kemudian kamu nak tutup solat-solat malam kamu itu dengan solat witir sebelum terbitnya fajar, iaitu waktu subuh. Kemudian adakah bersendirian atau berjemaah? Bersendirian jika ingin bangun malam, berjemaah jika solat tarawih bersama dengan imam. Saya katakan tadilah, kalau kamu bangun sendiri, bangun malam sendiri, kamu elok bersendirian. Kalau kamu sama-sama solat tarawih bersama dengan jemaah yang lain, kalau boleh sama-sama jugalah solat witir bersama dengan jemaah yang lain. Itu tentang kaifiat. Tadi kita dah sentuh tentang solat rawatib, kemudian solat tarawih, dan yang terakhirnya kaifiat menunaikan solat sunat witir. Ada apa persoalan? Ada. Okey, kalau tadi kita teruskan ya. Okey, baik. Jadi apakah hikmah solat sunat rawatib, solat sunat tarawih dan solat sunat witir tu? Itulah berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Solat sunat itu menampung kefarduan. Jadi kita tengok kenapa dikatakan menampung kefarduan. Jadi yang pertamanya hikmahnya adalah menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana solat sunat rawatib dapat menampung kekurangan dalam solat fardu. Kan, sebab kita ni manusia. Kita tak akan terlepas daripada membuat kesalahan, membuat silap, kan. Kadang-kadang bila mana kita angkat takbir tu, Allahu Akbar, tiba-tiba teringat pula kasut yang hilang 2 minggu lepas. Dan solat tu lah baru teringat dekat mana kita letak. Kan, dia tak nafikan lah, baik anda yang di rumah sana atau saya pun sendiri kadang-kadang berlaku sedemikian sebab kita manusia. Jadi bagaimana kita nak tampung kekurangan dalam solat fardu tu? Jadi Nabi ajar kita untuk laksanakan solat sunat rawatib. Kan? Jadi dengan solat sunat rawatib itu dapat menampung kekurangan atau kesalahan yang kita lakukan dalam solat fardu tu. Itu yang pertama. Kedua ni, membantu pembakaran tenaga yang terhasil selepas berbuka puasa, kerana solat sunat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Membantu pembakaran tenaga. Ini khusus pada solat sunat tarawih lah. Kan, kenapa kita buat 20 rakaat, kan, antaranya sebab terapi untuk badan kita. Kan, senaman yang sederhana. Kalau kita tengok bukan sahaja golongan dewasa, pada golongan warga tua pun boleh mampu laksanakan 20 rakaat. Kerana ini merupakan senaman yang sederhana. Kita tak naklah nampak, kan, kebiasaannya Nabi juga manusia, kan, Nabi juga manusia biasa.
Jadi dia tahu keadaan orang Islam ini bila mana bulan puasa. Bila sehari mereka menahan lapar, kemudian mereka berbuka, mesti nak ada hidangan yang lazat kan. Walaupun sederhana, tetapi ia bukan kebiasaannya pada hari biasa. Kalau bulan puasa mesti nak makan yang sedap. Jadi untuk membantu pembakaran tenaga, untuk tak nak nampak orang Islam ini bermalas-malasan kan. Ada orang Islam ni biasanya bila bulan puasa dia badan naik tak kan. Sebab Nabi ajar kita dengan adanya solat sunat tarawih, ia akan membantu pembakaran tenaga. Kenapa bila rukuk itu kan ada gerakan yang boleh mengurangkan lemak kita dekat perut kan. Kemudian kita sujud, kita nak bangun, itu senaman-senaman yang mampu mengurangkan atau membakar kita punya lemak, pembakaran tenaga. Itu yang kedua kan. Antara hikmahnya ada solat sunat tarawih. Baik, yang ketiganya antara hikmahnya adalah menambah khusyuk. Untuk menunaikan solat fardu kerana solat sunat rawatib merupakan persediaan sebelum solat fardu. Kita tahu solat rawatib ni ada solat yang sebelum solat fardu yang kita panggil sebagai qobliyah. Jadi bila mana kita dah ambil wudu kan, kita bersedia untuk solat fardu, kita buat solat sunat dulu. Kerana apa? Kerana bila mana kita solat sunat itu menandakan kita nak bersedia untuk solat fardu. Kadang-kadang solat sunat itu pun kita dah terleka dah fikirkan dunia kan. Baru angkat takbir kita dah fikirkan dunia. Jadi kita fikirkan nanti solat fardu aku tak nak macam ni kan. Aku nak lebih khusyuk lagi daripada solat sunat rawatib qobliyah yang kita buat. Jadi mungkin dengan cara ini akan menambahkan khusyuk kita dalam solat fardu nanti. Solat fardu ni wajib. Wajib kita laksanakan dengan sempurna. Kerana amalan yang pertama kita akan dihisap di pada mahsyar nanti adalah tentang solat. Okey, baik. Dan yang terakhir ni kelas, untuk menambahkan kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti otot badan, peningkatan kadar metabolisme badan dan penurunan berat badan. Ini sebenarnya ada hubung kait dengan solat tarawih tadilah kan. Macam mana solat tarawih itu membakar tenaga, kemudian yang empat ni menambah kesihatan badan. Kan. Sebab bila dikaji dari sudut sains sendiri pun setiap perbuatan dalam solat kita itu memberikan, bukan sahaja dari sudut rohani tetapi memberikan hikmah yang atau kesan yang baik dari sudut kesihatan. Kalau kita tengok kan kenapa sujud itu kan, antara kebaikannya dia boleh menyalurkan oksigen dekat kepala kita dengan cara yang betul kan bila kita sujud. Kemudian dekat kita punya lutut kan, kenapa duduk antara dua sujud itu dilaksanakan untuk dari segi kita punya lutut kita ni ada cecair kan, jadi dia akan melancarkan cecair dekat kita punya lutut tu. Banyak kebaikan. Jadi sebab itulah antara kebaikan kita tak boleh bergantung saja dekat solat fardu. Kita tahu solat fardu kita laksanakan 5 kali dalam sehari kan. Tapi kita tambah dengan solat sunat akan menambahkan lagi kesihatan badan kita. Jadi ekstra kan. Macam saya beritahu tadi, antara amalan yang pertama dihisap adalah solat kan. Kemudian Nabi kata kepada Allah kan, Allah berfirman kan, Allah tahu tentang solat umatku. Jadi berapa ramai umatku yang sempurna solatnya. Kalau sempurna solatnya, bagi dia lah pahala yang sempurna. Tapi kalau tak sempurna solatnya, ditambah dengan solat sunat, dia akan dibagi juga dengan pahala yang sempurna. Sebab itulah dengan adanya solat sunat, mungkin kita buat kekurangan dalam solat fardu yang sedikit sebanyak boleh menampung kita punya kesempurnaan pahala dalam solat fardu. Ada soalan tak? Tidak. Okey, kita ulang semula sebagai refresh lah kan. Sebelum kita pergi kepada latihan, kita tengok balik. Tadi yang pertama kita sentuh dengan pengertian. Okey, pengertian. Saya tadi dah highlightkan beberapa kata kunci untuk kita mudah ingat. Solat rawatib, Mirza boleh beritahu apa kata kunci dia? Mengiringi solat fardu. Okey, mengiringi solat fardu. Kemudian solat tarawih, kata kunci dia menghidupkan malam Ramadan. Apa yang kita boleh highlightkan adalah hidupkan malam Ramadan, dan solat witir itu adalah penutup bagi solat malam. Kata kunci dia penutup.
Tadi mengiringi, menghidupkan, dan solat witir itu penutup. Kemudian kita pergi kepada solat rawatib. Jadi solat rawatib itu terbagi kepada dua, qobliyah dan ba'diyah. Kemudian dalam antara dua itu pun terbahagi kepada sunat muakkad, kemudian sunat ghairu muakkad, dituntut dan tidak dituntut. Cuma solat zuhur sahaja dan Jumaat yang mana kedua-duanya dituntut. Qobliyah dituntut, ba'diyah juga dituntut. Kalau subuh hanya qobliyah. Kemudian maghrib ba'diyah, sama juga isyak ba'diyah dituntut. Baik. Kemudian pergi kepada cara pelaksanaannya. Jadi setiap pelaksanaannya ada perbezaan untuk bilangan rakaat, waktu, kemudian sama ada bersendirian berjemaah, bacaan selepas Al-Fatihah. Semuanya ada perbezaan. Kalau solat rawatib, bilangan rakaatnya ada 2, ada 4. Kemudian waktunya bila? Waktunya sebelum dan selepas solat fardu. Sama ada bersendirian atau berjemaah, digalakkan untuk bersendirian. Dan bacaan yang Nabi ajar dalam solat sunat rawatib selepas Al-Fatihah, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kemudian pergi kepada solat tarawih. Bilangan rakaatnya 20 rakaat, tetapi minima boleh dilakukan sama 8 rakaat. Habis. Tak apalah. Di antara solat waktunya di antara solat isyak hingga ke subuh sebelum kita tutup dengan solat witir pada malam-malam Ramadan. Kemudian bersendirian atau berjemaah, bersendirian boleh tetapi lebih afdal dilaksanakan secara berjemaah. Kemudian bacaannya tidak ditentukan, tetapi lebih baik sekiranya imam itu dapat mengkhatamkan Al-Quran dalam masa sebulan. Kemudian yang terakhirnya, kaifiat menunaikan solat sunat witir. Solat witirnya adalah bilangan yang ganjil, 3 hingga ke 11 rakaat. Jadi untuk satu rakaat itu boleh dilaksanakan, tetapi makruh hukumnya. Makruh ini perlu kita tinggalkan. Kemudian waktunya bila kita boleh laksanakan solat witir, iaitu setiap malam, sama ada selepas solat isyak dan solat-solat sunat yang lain sebelum terbitnya fajar. Kan kalau solat tarawih itu kita tutup akhir sekali 20 rakaat itu dengan witir. Tapi kalau kita qiyamul lail kan, sebelum kita tidur balik ke atau kita tunggu subuh, kita tutup dengan solat witir. Kemudian adakah bersendirian atau berjemaah? Bersendirian jika ingin bangun malam, atau berjemaah jika solat tarawih bersama dengan imam. Kemudian yang terakhir ini kita bincangkan tadi berkenaan dengan hikmah solat sunat. Ada 4 hikmah dia. Yang saya highlightkan ni, yang pertama menampung kekurangan dalam solat. Kan kita tahu kita ini manusia, kita tak terlepas daripada melakukan dosa, kita melakukan kesilapan. Jadi dengan adanya solat sunat ini dapat membantu kita menampung kekurangan dalam solat tadi. Yang keduanya membantu pembakaran tenaga kan, dengan perbuatan solat itu kan, kita rukuk, kita sujud, duduk antara dua sujud, kemudian kita bangun balik kan. Jadi itu merupakan senaman sederhana. Jadi kita tak boleh bergantung sahaja dekat solat fardu, jadi kita tambahkan dengan solat sunat supaya lagi banyak pergerakan atau senaman yang kita buat. Tapi kena pasangkan niat dalam hati tu, aku solat ni bukan sebab nak kurus kan. Kalau kita nak kurus pun kan, kita niat aku ni nak sihat supaya aku senang lagi beramal denganmu ya Allah, macam tu. Kan kena ingatkan semuanya, kena niatkan dalam hati itu semuanya kerana lillahi ta'ala. Jangan hanya kerana diri semata-mata. Menambah khusyuk untuk menunaikan solat fardu, kerana solat sunat rawatib merupakan persediaan sebelum solat fardu. Ini menambahkan khusyuk lah kan. Bila mana kita dah buat solat rawatib sebelum kita solat fardu, sedikit sebanyak kita dah bersedia kan, kita bersedia menghadapi apa-apa dugaan daripada syaitan kan. Sekurang-kurang kita dah bersedia di sudut itulah. Kemudian yang terakhir, menambah kesihatan badan kan. Solat sunat ini bukan sahaja untuk kita terapi rohani kita, tapi dari sudut fizikal kita pun banyak manfaatnya. Jadi betulkan niat kita. Kebanyakan solat sunat bukan hanya untuk amalan di dunia, tapi di akhirat juga. Baik, itulah yang kita bincangkan kan. Yang saya nak tekankan tadi, objektif kita ada 3, tentang pengertian, tentang kaifiat, dan yang terakhir hikmah. Di akhir pembelajaran kita nak 3 benda ni. Jadi bagaimana saya nak ukur? Kita nak buat latihan sekejap. Boleh ya?
Boleh. Saya tak dengar. Okey, jom. Sama-sama ya, kita jawab soalan. Okey, pelajar-pelajar. Tengok soalan yang pertama. Solat rawatib itu maksud dia apa? A, B atau C? Siapa nak jawab? B. B. Okey, B. Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Ya, betul. Terima kasih. Kita tahu soalan yang kedua. Solat witir. Maksud dia apa? A ke, B ke atau C? A. Okey. A ya. Witir. Penutup. Kata kunci dia penutup. Kemudian solat tarawih. Pengertiannya A ke, B ke atau C? C. C. Okey, C ya. Kata kuncinya apa? Menghidupkan malam Ramadan. Seterusnya pelajar-pelajar. Ciri solat rawatib. Ini ciri. A ke, B ke atau C? B. Okey. Betul tak jawapannya? B, betul. Qobliyah dan ba'diyah, iaitu sebelum dan selepas. Kemudian cara kaifiat solat rawatib. Ni solat rawatib ni. A ke, B ke atau C? B. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul. B. 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Kemudian solat witir pula. Bagaimana kaifiat pelaksanaan solat witir? A ke, B ke atau C? C. C. Okey, kita tahu witir ini adalah bilangan ganjil 3 rakaat sehingga 11 rakaat. Baik, betul. C jawapannya. Okey, kaifiat solat tarawih. Ini solat tarawih pula. Bagaimana cara pelaksanaannya? A ke, B atau C? Mana satu? Apa? Tak dengar? A. Okey, 20 rakaat. Boleh dilaksanakan juga 8 rakaat. Untuk kemampuan. Okey, kemudian soalan yang seterusnya, hukum meninggalkan solat sunat. Dosa ke tak? Tak. Tak. Jawapannya B. Alamak. A. Set titik.
Ustaz muted. Okey. Dah habis dah tadi soalan tentang soalan word wall tadi kita buat. Kita nak pergi soalan seterusnya. Okey. Baik, tolong saya lengkapkan ayat dalam teks ni. Solat sunat rawatib ialah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan selepas solat Fardu. okey, fardu. Okey. Okey, betul. Kemudian solat sunat sebelum solat fardu dikenali sebagai solat sunat. Qabliyah. Okey, tengok betul tak? Okey, betul. Sebelum kita panggil qabliyah. Okey, kemudian solat sunat selepas solat fardu dikenali sebagai solat sunat Ba'diyah. okey, alhamdulillah. Ramai dah faham tu. Baik. Okey, kemudian kita tengok kita digalakkan melakukan solat sunat rawatib terutamanya solat sebelum tengok. Digalakkan, dituntut, muakkad. Terutamanya solat sebelum Subuh. okey, tengok betul tak? Okey, betul, subuh. Ingat kalau isyak dengan maghrib itu selepas itu yang digalakkan. Sebelum itu ghairu muakkad. Okey, solat sunat rawatib tidak boleh dilakukan selepas solat ada maghrib, isyak, zuhur, asar. Dia ada 2 Asar. tadi. Okey, tengok. Okey, betul. Sebab asar kenapa? Sebab waktu itu selepas asar, waktu tenggelamnya matahari. Waktu yang diharamkan solat. Maksud solat tarawih ialah solat sunat yang untuk mana satu? Menghidupkan. Okey, betul tak? Ya, betul, menghidupkan malam Ramadan, bukan menikmati. Okey, solat tarawih boleh dilaksanakan dengan setiap solat tarawih ni. Saya lupa kan, makna solat tarawih itu rehat sebentar. Jadi bagaimana kita, sekurang-kurangnya 8 tadi kan. Bila masa kita rehat, iaitu 4 rakaat, kemudian kita rehat, kemudian kita sambung lagi 4 rakaat. Hmm. 2 rakaat ikut. Okey, kita cuba tengok. Okey, betul lah. 2 rakaat, 1 salam. Okey, waktu menunaikan solat tarawih ialah bermula selepas solat. Waktu solat tarawih kita boleh laksanakan selepas solat apa? Hingga sebelum terbit fajar. Mana satu? Maghrib. Isyak. Okey, tengok betul tak? Okey, betul. Bukan maghrib ya, bukan zuhur ya, tetapi isyak. Solat tarawih boleh dilaksanakan pada bulan Ramadan. okey, bagus. Betul. Mudah saja kan? Tak ada susah pun bab ni. Yang menunaikan solat tarawih secara berjemaah adalah harus ke makruh atau sunat? Afdal ke atau sunat? Afdal. Okey. Afdal ya. Okey, betul. Afdal lah. Digalakkan. Solat witir dilakukan selepas solat isyak sehingga menjelang waktu subuh dan dikenali sebagai bagi solat malam. Pembuka ke, pemisah ke, penutup atau penyambung? Apa kata kunci sebagai solat witir tadi? Betul. Penutup. Okey, mudah saja. Penutup. Okey, baik. Okey, hukum menunaikan solat sunat witir dengan jumlah 1 rakaat adalah hukum menunaikan solat sunat witir jumlah 1 rakaat saja. Kita tahu ganjil kan? 1, 3, 5, 7. Tetapi untuk satu okey. Tengok. Betul, makruh lah. So 1 rakaat menunjukkan kita ni berkira-kira untuk melaksanakan ibadah dengan Allah. Okey, solat sunat witir dilakukan pada akhir apa ni? Malam. Okey, malam lah.
Sebab penutup bagi amalan solat di malam hari. Digalakkan witir sunat solat digalakkan witir sunat solat. Dia punya teks ni pun dengan terbalik. Okey, surah membaca untuk pertama yang rakaat. Macam mana ayat dia ni? Okey, dia punya soalan macam inilah. Surah pertama dalam solat sunat witir tu harus baca apa? Surah apa? Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Okey. Macam boleh tahu? Kita tak bincang pun tadi. Tapi betul lah surah Al-A'la. Okey, solat sunat witir boleh dilakukan sehingga rakaat dengan 6 salam. Solat witir ni dia daripada 3 sehingga ke berapa? Boleh kita laksanakan? 11. Okey, 11 ya. 11. Betul tak? Betul. Okey, dah habis rasanya. Okey. Okey, markahnya 15 per 15. Campur tadi 10 jadi 25 per 25. 100 markah untuk kamu. Terima kasih. Jadi saya rasa dengan penilaian ada yang sip ni, Hazril Azrai. Okey, bagi tepukan. Okey, Mirza Iskandar pun bagi tepukan. Terima kasih kepada semua. Jadi saya kira dengan perkongsian kita hari ini dapatlah kamu faham dengan baik, sebab berdasarkan daripada latihan kan, latihan pentaksiran bilik darjah tadi yang kita buat melalui quiz word wall tu, dapatlah saya katakan yang kamu semua dapat faham dengan baik. Jadi ada 3 solat sunat yang kita belajar hari ini, iaitu solat sunat rawatib, solat sunat tarawih dan solat sunat witir. Jadi saya harapkan bukan saja kita dapat faham dengan baik, tetapi saya harapkan anda semua dapat amalkan juga dengan istiqamah. Istiqamah, cubalah kan. Kurangnya kalau kamu nak sembahyang tu kan, contohnya nanti kita nak sembahyang zuhur kan, sebelum sembahyang zuhur tu kan kita takut kita ni tak khusyuk, kita buat solat qabliyah dulu. Kita minta kan, ya Allah berikanlah aku khusyukan nanti dalam solat fardu kan, sebab syaitan ini musuh yang nyata. Memang kerja mereka berjanji untuk menyesatkan kita anak Adam kan. Sebab itulah waktu solat inilah waktu yang paling kita nakkan khusyukan, kita nak kekuatan untuk melawan godaan syaitan. Jadi caranya macam mana? Kita buat solat sunat qabliyah. Ingat ya, hari ini kita bincangkan tentang pengertian 3 solat sunat tadi tu. Kemudian bagaimana pelaksanaan. Pelaksanaan ni ada yang nak tanya tak? Sebab saya bimbang ni, takut ada yang tak jelas untuk pelaksanaan solat 3 solat sunat tadi tu. Ada soalan tak? Ya dah. Tiada. Okey, tak ada. Zarifah tak ada, Mirza tak ada. Jadi tak apalah, saya harapkan anda dapat laksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhirnya hikmah. Kan ada 4 hikmah yang telah digariskan tadi dalam buku teks, dalam nota tadi ada 4 hikmah. Yang pertamanya untuk menampung kita punya kekurangan solat fardu. Yang keduanya sebagai cara untuk kita membakar tenaga kan, membakar lemak kita tu. Kemudian yang ketiga tu untuk kita menambahkan keusyukan, dan yang terakhir adalah berkenaan dengan menyihatkan badan, menyihatkan tubuh badan. Dengan solat sunat yang kita kerjakan itu bukan sahaja dari aspek rohani, tetapi dari aspek kesihatan juga memberikan banyak kebaikan kan. Jangan bergantung sahaja pada solat fardu, tetapi tambahlah amalan kita dengan solat sunat itu untuk menyihatkan tubuh badan. Okey, jadi saya rasa untuk itu kalau tak ada apa-apa soalan, saya minta izin untuk kita akhiri kelas kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapatlah kamu faham dengan baik. Kemudian yang lebih baik itu kamu dapat amalkan dengan istiqamah, dan yang terbaik itu kamu dapat sampaikan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin mereka ada kekangan dari sudut kemudahan atau masa, sehingga mereka tak dapat nak bersama-sama kita dalam kelas pendidikan Islam ni. Jadi tolong sampaikan mereka dengan hikmah kan. Janganlah sebab mereka ni jarang
jarang buat kamu cakap dia orang ni bukan orang yang beriman. Tetapi kita sama-sama ajak mereka supaya kita dapat tingkatkan lagi keimanan kita. Jadi untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Juga saya kepada guru kanan mata pelajaran kan, pencerap saya lah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Jadi saya akhiri kelas kita pada hari ini mungkin lebih awal sebab untuk bagi laluan data kamu lah, kita tahu kan untuk Google Meet ni menggunakan data yang banyak. Jadi kita pun tadi dah mula lebih awal, jadi saya cukupkan masa 1 jam ni untuk kita habiskan dengan isi objektif-objektif yang kita cuba capai tadi. Jadi saya akhiri kelas kita dengan ucapan yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kelas, di lain waktu. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik. Bye-bye semua. Terima kasih Ustaz. Bye-bye. Sama-sama. Bye-bye. Salam Rizal. Syairul, Ziyad, sama-sama. Aslam, sama-sama. Muhammad Syahid, sama-sama. Bye-bye. Yes, bye-bye. Ahmad Naim. Ni Irfan Fitri ni ada ke tak dalam kelas ni? Allah.